Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita jumpa sekali lagi dalam bicara wakaf ilmi yang bersiaran setiap minggu, hari Ahad dan hari Rabu. Dan malam ni kita lewat sikit sebab ada masalah gangguan internet dan Alhamdulillah akhirnya internet kita pulih seperti sedia kala. Agak-agaknya program kita hari ini berjalan dengan baik. Jadi pada malam ni malam yang ke-32, siri yang ke-32 wakaf ilmi. Dan malam ninya kita bersama dengan, kalau tengok di skrin tu ada 4 orang. InsyaAllah kalau ada lagi masuk seorang dua lagi, kita nak masuk ramai-ramai malam ni. Kita nak memeriahkan wakaf kita ni terutuh. InsyaAllah wakaf ni boleh muat dalam 9 orang lah. Kalau duduk sekali 9 orang, InsyaAllah terutuh. Boleh masuk 9 orang. Setakat ni ada 4 orang. Agak kalau ada seorang lagi ke masuk ataupun 2 orang lagi, ya InsyaAllah kita boleh tampung lah. Jadi pada malam ni kita bersama dengan satu Ustaz Yusri ada bersama dengan kita, Ustaz Yusri Ibrahim Al-Fadil Ustaz Yusri bersama dengan kita malam ni. Dan kita bersama juga dengan Ustazah Wan Nur Azam Abdul Aziz bersama dengan kita juga malam ni ialah Ustazah Maznah Daud. Jadi malam ni kita ada 3 setakat ni, tampak dengan saya lah. Jadi pada malam ni kita mengupas, ada bunyi suara lain kan Ustaz Yusri ada bersama, ada bunyi gepor suara tu. Untuk untuk kita sama-sama mengupas sebuah seorang tokoh yang hebat sempena dengan Maulidur Rasul, iaitu kita nak mengupas tentang Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah ini Muhammad Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Salah satu banyak ayat yang menceritakan tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad, maka salah satunya dia sebut dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya iaitu Muhammad dengan membawa 2 perkara. Pertamanya dia membawa al-hidayah dan yang kedua membawa cara hidup yang benar. Tujuannya ialah untuk menghapuskan segala cara hidup lain yang ada di muka bumi ini, dan tentu sekali walau karihal musyrikun, walaupun untuk mengubah cara hidup daripada cara hidup yang benar ini kepada cara mengubah daripada cara hidup yang batil kepada cara hidup yang benar ini sudah pastinya tidak disukai oleh orang-orang musyrikin. Jadi kita bersama dengan Ustaz, nak dengar suara dulu Ustazah Maznah, boleh dengar suara kau? Ya, dengar. Okey Ustazah, kita nak check, nak sound check dah bentar. Ustazah sihat Ustazah ni? Alhamdulillah. Okey, Ustazah Wan Nur Azam, ada kau? Saya pakai spek, tak nampak mana kalau pakai spek. Saya tak tahu siapa dia ada bersama kita. Ustaz Amir ada dengan kita. Ustaz Amir. Ustazah Nur Azam tak masuk lagi. Ustaz Amir dengan Ustaz Yusri. Ustaz Yusri. Ada sikit. Ada. Ya. Ada. Okey, alhamdulillah. Buku gambar tu. Gambar tu. Okey, ada. Okey. Sekarang ni Ustazah tak ada bersama kita. Ustazah Wan Nur Azam tak ada dengan kita. Jadi untuk permulaan ni, Ustaz-Ustaz semua, kita
nak bagi peluang 5 minit dulu kecek, ataupun lebih kurang gitulah, untuk nak bagi peluang kepada ustazah. Apakah ustazah bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, gapo yang ustazah nak royak? Ustazah yang nak bagi tahu kepada kita. Silakan ustazah. Ustazah Maznah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz kerana memberi peluang kepada Ana pada malam ini untuk berkongsi tentang seorang tokoh yang sangat hebat. Bukan saja hebat, tapi tokoh yang kita sangat memerlukannya. Kita sangat memerlukannya sebab tanpanya kita kata macam tak jadi orang lah. Ya, Kan? duduk ada gelap, buta tuli bisu. Ya, sebab baginda diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita yang dia sangat sayangkan kita. Ya. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak hantar dia, Allah tak rugi apa-apa. Sebab Allah Maha Kaya, Maha Sempurna, Maha Agung. Allah memang tak berhajat kepada kita. Tapi kerana Allah ni dia sangat sayangkan kita, hamba dia, maka dia pilih dari kalangan hamba-hambanya yang terbaik untuk menjadi perantara. Menjadi perantara, memperkenalkan dia kepada kita. Supaya kita ni tahu siapa yang menciptakan kita, kenapa dia ciptakan kita, dan apa yang kita akan dapat kalau kita kenal ke, kita tak kenal ke, kita taat ke, tak taat ke. Semuanya itu Allah bagi tahu kita. Kerana apa? Kerana dia sayangkan kita, dia tak nak kita hidup dalam kesesatan. Jadi kalau Ustaz tanya tadi apa perasaan kita kalau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, maknanya kita bayangkan kita ni macam orang buta, lepas tu dia bagi kita tukar. Ataupun kita duduk dalam gelap, tiba-tiba dia bawa kepada kita cahaya yang terang benderang. Jadi maknanya kita bayangkan kalau kita ni buta, tak ada siapa pun tolong bagi tukar, kita tak ada nak jalan, tak ada nak gerak lah. Begitu juga kalau kita ni duduk dalam gelap, lepas tu tak ada orang bagi cahaya, tak ada, tak suluh. Jadi kita nak hala ke mana tu? Jadi itulah pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kita kena tahu dia ni adalah utusan. Maknanya apa yang dia royak tu, apa dia sampaikan tu bukan daripada dia. Kan? Tapi daripada yang mengutuskan dia, iaitu pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Rabbul Alamin. Kalau kita nak buat bandingnya macam pusmai atas surat kita kan. Pusmai dia tulis atas je. Tapi kandungan surat tu daripada siapa yang kirim. Kan. Jadi pusmai dia tak ada orang kata apa, tak campur tangan dalam isi kandungan surat hak di atas kita tu. Kan, sebab dia bawa daripada penghantar. Jadi ibaratnya macam itulah. Jadi kalau kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar dia sebagai utusan. Kalau kita ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tolak ajaran baginda, maka bermakna kita tolak Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta diri kita, yang di mana dia sangat sayangkan kita, yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia sendiri
menyifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmah muhdah. Ya, innama ana rahmatun muhdah, kan Nabi sendiri sebut bahawa dia ni adalah rahmat yang dihadiahkan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia hantar Nabi kepada kita ni, maknanya dia bagi kita satu hadiah. Hadiah apa dia? Hadiah rahmah. Kita dapat rahmah. Kita dapat kebahagiaan, kita dapat kebaikan, kita dapat kesejahteraan. Masya Allah. Tak boleh nak gambarkan lah. Bernilainya Nabi Sallam itu untuk kita semua. Wallahu alam. Itu pendahuluan lah. Ya, terima kasih Ustazah sebagai permulaan yang beri gambaran kepada kita bahawa seorang insan, dia seorang manusia seperti kita, tetapi dia insan pilihan. Bukan pilihan kita, tetapi pilihan Allah yang hantar kepada kita, sahaja Allah hantar kepada kita untuk keluarnya, untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan, daripada buta tadi dah, kebutaan, ketulian, kepekakan dan kesesatan. Sebenarnya semua tu membawa kepada kesesatan. Kita kalau tak ada pengemudi, tak ada nakhoda kata dalam kehidupan ini, pastinya kita akan sesat. Kita berada di lautan yang luas, yang tak ada tak tahu alik ulu hilir, maka kalau tak ada yang membawa mengemudi kita, pasti kita akan sesat. Jadi Rasulullah SAW hari diutuskan oleh Allah untuk menjadi panduan kepada kita. Dia bawa macam mana Ustazah kata tadi, postman bawa surat dah. Jadi postman tu tak ada apa dia, sebab kita lah yang menerima surat tu, maka kita perlulah ambil surat tu untuk jadikan panduan hidup kita. Selamat datang Ustazah Wan Nur Azam, ada dah nampak tu. Ustazah Wan Nur Azam. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Okey, Masuk dah tak ada duduk tunggu, tak muncul-muncul. Ya, sebab malam ni dia line kita tak berapa comel, line saya lah tak berapa comel. Ni alhamdulillah comel dah ni. Jadi Ustazah, kita nak dengar sepatah dua daripada Ustazah dulu tentang Muhammadun Rasulullah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Sattar. Seterusnya sahabat-sahabat Ustazah Masnah, Ustaz Yusri yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah di kesempatan yang ada pada kita, walaupun berlaku masalah di awalnya, alhamdulillah kita dapat bersiaran juga pada malam ni walaupun dalam masa yang terlewat daripada biasa, alhamdulillah. Jadi tajuk yang kita bicarakan pada malam ni iaitu berkenaan dengan seorang insan yang hebat. Seorang insan yang hebat yang semestinya menjadi idola bagi semua dia. Wa ma Muhammadin illa rasul. Muhammad ni tidak lain kecuali merupakan satu utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah menyebut man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Ini hebatnya orang yang kita nak bincangkan ni. Kita nak rungkai apa yang ada pada insan hebat ni
sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, man shalla alayya marrah, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, kata Allah, sallallahu alaihi asyarah, Allah Subhanahu Wa Taala akan selawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Subhanallah. Apa hebatnya yang ada pada dia ni. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut, kalau kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Taala akan ingat kepada kita sebanyak 10 kali. Tak jumpa lah. Dak Ustaz dak. Apa? Mana-mana. Mana-mana insan yang ada atas muka bumi ni selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kalau kita kata agak serupa dengan masyarakat lah ni, dia telah membudayakan sambutan Maulidur Rasul. Membudayakan ni maksud Ambo di sininya. Maknanya bila masuk saja bulan Rabiul Awal, mesti kena buat maulud. Ni bahasa Kelantan lah. Dak maulud kita panggil. Ataupun maulid, Maulidur Rasul, ataupun apa dia sebut lagi? Maulud. Maulid, maulud, maulud. Itu bahasa Kelantan, maulud lah. Jadi setiap datangnya bulan Rabiul Awal, seolah-olahnya tak lengkap lah kalau kita tak buat maulud. Tak? Maknanya dalam masyarakat ni, kalau dulu lah, sebelum musim PKP ni, buat majlis makannya, buat majlis lawaknya, bukan buat kecil-kecil lah Ustaz buat secara besar-besaran. Tak? Buat sambutan secara besar-besaran. Maknanya bulan maulud ni lah, pakak kaluk-kala nak selawat banyak-banyak. Jadi bulan lain, masuk jah Rabiul Akhir, tak ingat dah kau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bulan maulud ni ada kaluknya. Sebenarnya ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kena setiap masa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada umat dia sehingga ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, okey Ustazah. Okey, Ustazah. Apa nama ni? Itulah kata sebagai mukaddimahnya bahawa seorang insan yang Ustazah kata tadi, seorang manusia pesuruh Allah yang mari sini, maknanya dengan kita hanya kita berselawat kepada dia, kita sebut nama dia sekali pun sudah Allah sudah doakan kepada kita 10 kali dah. Maknanya begitu istimewa, kita bertuah sangat kerana kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengar tetamu kita juga hari ni, nak dengar daripada Ustaz Amir. Ustaz Amir tu. Ustaz Amir mari singgah di wakah kita. Ustaz Amir. Okey, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Amir. Okey, Ustaz Amir, saya nak bukan nak tanya, bukan nak suruh ceramah ni, kita tiga orang malam ni bukan penceramah Ustaz Amir. Saya tidak penceramah, Ustaz Amir tak, Ustaz Yusri pun tak. Cuma nak minta Ustaz Amir seminit Ustaz Amir. Kalau lah misalnya kata ada budak tanya siapa dia kat Nabi Muhammad ni, anak-anak cucu Ustaz Amir lah tanya, Ustaz Amir nak jawab dalam masa seminit. Ustaz Amir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya lah, saya akan jawab pertama sekali. Saya akan royak Nabi Muhammad ni, asas silah dia anak yatim. Anak yatim. Anak yatim. Jadi pasal apa tu kita kena royak ke anak kita tu anak yatim. Jadi pasal anak yatim ni kebanyakan orangnya dia tak berapa nak
raing sangat lah anak yatim ni. Tak berapa nak Ya. raing sangat anak yatim. Jadi oleh kerana itulah, oleh kerana anak yatim ni besar kedudukan dia di sisi Rasulullah SAW, kerana Rasulullah sendiri pun dia dibangkitkan sebagai seorang anak yatim. Jadi makna Rasulullah tu dia menghayati keperitan, Ya. kesusahan, keperitan anak yatim ni sampai dia lah mana. Maknanya kita nak royak bila Ustaz Amir royak kata bila budak tanya Muhammad ni siapa, royak pertama sekali anak yatim. Supaya anak-anak kita tu kita pandai hina kepada anak yatim. Anak yatim ni bukan sembarangan. Tak. Nabi pun yatim. Comel. Terima kasih Ustaz Amir. Ustaz Yusri. Ustaz Yusri. Kalau Ustaz sendiri pula. Ustaz pun duduk ngajar di sekolah ke apa semua. Kau budak-budak Ustaz. Lo ni memang tak pergi sekolah lah. Tapi kalau sekolah, kalau ada budak tanya, Ustaz, royak Nabi Muhammad. Kenapa mula-mula nak royak? Ya, terima kasih Fadil. Ustaz Sata, sahabat dan dua orang panel kita, Al-Fadilah, Ustazah Nak Azhar, Ustazah Maznah. Jadi kita bersinggah sekejap ni. Tawak kita ni. Untuk kita meriahkan lagi. Jadi balik kepada soalan rekasan ni. Kalau budak-budak tanya Amor lah khususnya. Nabi ni siapa Nabi? Amor jawab mudah, driver. Ataupun pemandu. Driver. Kalau kita tengok semua atas benda, atas muka bumi ni, tak baik betul. Darat tank, laut tank, udara, dan mana saja perlu kepada pemandu. Dan mustahil benda itu bergerak tanpa ada pemandu. Jadi Nabi SAW ni adalah satu-satunya Allah Ta'ala kirim sebagai pemandu. Pemandu kita, umat manusia dan seluruh makhluk ni menuju kepada destinasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah antara yang boleh jawab. Comel. Bermakna bila kita royak pemandu, kata tak, Ustaz Yusri royak kata, siapa Muhammad, Nabi Muhammad SAW, siapa dia? Dia adalah pemandu. Maka budak tu akan faham lalu bahawa kita lah ni tengah duk jalan sebenarnya. Kalau lah perlu kepada pemandu, makna kata kita dah tengah jalan. Kalau duduk saja cokoh tak nak pergi mana, tak perlu pemandu. Tak, maknanya kita ni, kehidupan kita ni tengah duk jalan. Jalan dengan kita tak kabar-kabar, kata tak. Bergerak, harakah, bergerak, akhirnya nak menuju ke destinasi. Maka siapa atau tak siapa destinasi itu bergantung kepada pemandu dan bergantung kepada kita confirm dah pemandu tu memang nak bawa pergi ke jalan yang benar dah. Bergantung kepada kita nak ikut pemandu tu ke nak ikut pemandu lain. Sebab ramai Ustaz Yusri pemandu atas dunia ni mengaku pemandu belakang. Apa dia tapi nak Tuhan royak dah. Tuhan kata innaka la'ala dalam surah Yasin tu, Yasin wal Quranil Hakim innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim. Dia kata munglah Muhammad minal mursalin ala siratim mustaqim. Maknanya menuju ke jalan yang benar, menuju ke destinasi yang betul. Mana kalau kita ikut pemandu ni, ikut driver ni, confirm susah payah nampak macam 7 parit, nampak macam 7 lokal pun akhirnya akan bertemu dengan jalan yang benar. Comel. Jari-jari orang boleh jawab gitu sunat. Jawab Ustaz Amir jawab anak yatim. Penuh dengan tersirat makna di sebalik anak yatim. Nampak macam simple. Nah, kita nak pergi pula. Terima kasih Ustaz Yusri, terima kasih Ustaz Amir. Kalau tak ada nak pergi mana-mana, tunggu dulu. Kita duduk sini sampai tamat. Sebab kita tak kena siamu, kita duduk je lah. Jadi kita nak dengar lagi ulasan daripada Ustazah Maznah. Ustazah, daripada perbualan kami dengan saya dengan Ustaz Amir, dengan Ustaz Yusri tadi, kalau boleh Ustazah, kalau ada apa-apa nak ulang ataupun Ustazah nak oyak apa lagi, silakan. Hari ni kita gaya bebas hari ni. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih.
Alhamdulillah, bagi hamba lah jawapan kedua-dua Al-Fadhil Ustaz tadi memang sangat tepat, comel sangatlah tu. Kan, jadi pemandu ni kalau kita kata kalau kita nak tupai sesuatu kenaikan lah, naik bas ke, naik kapal terbang ke, naik kereta api ke, pertama sekali kita kena yakin kepada pemandu tu. Ya. Barulah kita boleh duduk dalam kenderaan ikut dengan tenang mana dia nak bawa. Ya. Jadi kita kena yakin kepada kemahiran dia, kepakaran dia, kebijaksanaan dia dan kejelasan hala tuju dia. Jadi sebab itu pertama sekali kita diminta supaya bersyahadah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa gemar tu Ustazah Nur Azam tu dia delay sikit suara dia masuk delay. Tapi saya off dulu mic sebentar. Okey. Itulah. Teruskan. Jadi kalau kita tak ada keyakinan kepada pemandu tu, kita tak boleh ikut dengan betul lah. Kan, dia kena kanan, kita kata kita kena kiri. Kan, dia pergi straight, kita nak kona ke mana pun. Tak boleh. Jadi maknanya kita duduk dia je. Ikut je dia bawa. Kena yakin sepenuhnya bahawa dia ni bawa kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus macam Ustaz sebut tadi, innaka ala siratim mustaqim. Itu syarat pertama kita sebagai penumpang. Penumpang kena ada keyakinan tu. Jadi inilah masalah kita lah ni. Kan, masalah kebanyakan masyarakat kita. Kita dah ngaku dia tu nak bawa kita ke jalan yang lurus. Tapi kita ni kadang-kadang banyak nak menyimpang ke lain. Sebab apa? Sebab keyakinan itu tak mantap. Kadang kita mudah terpengaruh. Kadang-kadang, yalah kalau lo ni kan, zaman lo ni orang rajin nak hantar tazkirah, WhatsApp melalui WhatsApp ke apa. Banyak yang tak teliti, dia hantar tak kira hadis tu sahih ke, maudhu' ke, mungkar ke, bunyi kata hadis, cepat-cepat forward lalu. Kan, jadi tengok-tengok, ya Allah, Nabi tak kata pun gitu. Jadi bila kita terpedaya dengan peringatan yang tak betul daripada Nabi, tu yang menyebabkan kita menyimpang dan menyeleweng. Jadi maknanya ini perlu kepada ilmu yang benar ni. Kan, jadi usaha yang Ustaz buat ni, mengadakan wakaf ilmi setiap minggu 2 kali ke apa ni, kita nak ajak masyarakat kita supaya kita benar-benar berada di jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, dia tinggalkan kepada kita dua sumber kan. Dia kata selagi kamu pegang dengan dua ni, kamu tak akan sesat. Iaitu Quran dan Sunnah. Dan bila dia kata sunnah tu, maknanya kita kena yakin bahawa dia betul sunnah. Kan, sebab ulama kita dahulu telah orang kata bertukul umur mengkaji, membina satu disiplin ilmu untuk memastikan bahawa apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita boleh terima dengan, kalau tak siapa tahap yakin 100% pun, paling tidaknya kita percaya 80-90% insya-Allah. Kan, dan sekarang ni ada pula pihak yang duk kata tak yakin apa yang Nabi bawa kata hadis tu betul ke tak betul, tahu entah tak ulama pelawak, masya-Allah. Amba dengar kata begitu macam sikit dengar kan. Sedangkan kita tahu ulama kita tu, masya-Allah, mereka orang kata apa, memikirkan segala macam. Mereka habis ke masuk mereka ustazah untuk meneliti sesuatu hadis apa dia betul ke tak. Kata ilmu mustalah hadis ni tak ada bandingnya lah. Tak ada dalam disiplin ilmu lain. Kata dalam agama lain, budaya lain, tak ada ilmu yang sangat kemas, yang sangat teliti, sangat komplit
macam ada dalam ilmu mustalah hadis ni. InsyaAllah mereka Betul, dah kategorikan mana yang sahihnya, hasannya, dhaifnya, munkarnya, maudhu'nya. InsyaAllah kalau kita betul-betul ikut disiplin tu, InsyaAllah yang Nabi kata selagi kamu pegang dengan dua ni, kamu tak akan sesat insyaAllah. Jadi itu yang perlu ada pada kita. Dan yang kedua yang Ustaz sebut anak yatim tu, itu pun bagi hamba sangat penting kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai kita pada kata keturunan kita, pangkat kita, kedudukan kita. Yang Allah tengok ialah sumbangan kita. Kan, jadi mulia atau hinanya kita bukan sebab kita ada mak ayah ke, bukan kita anak raja ke, bukan kita orang kaya ke, kan, tapi Allah menilai pada kemuliaan akhlak kita, sumbangan kita, jasa kita dalam menegakkan kebenaran ini. Jadi maknanya kita sangat moleklah poin ni kalau kita nak didik anak-anak kita kan. Syukur anak kita ni ada mak, ada ayah kan. Jadi janganlah kita ni jadi tak pakar lebih daripada anak yatim tak ada mak ayah. Kan. Jadi hamba rasa tu poin yang sangat baguslah untuk untuk di highlightkan insya-Allah. Ya, terima kasih Ustazah. Cantik. Saya nak tambah sikit Ustazah masalah hadis tadi, sebab dia ni satu isu yang besar sebenarnya, satu perkara besar apabila ada orang yang mengatakan orang yang sikoh hadis tu mari daripada mulut orang-orang yang sikoh, Bukhari, Muslim. Dia boleh kata bukan dia nipu dah, maknanya dia telah mengelirukan lah dan membuatkan kita jadi was-was, membuatkan masyarakat awam jadi was-was. Ya Allah juga dah orang jauh lah nampak nipu, tak ke Bukhari tak nipu, tak ke Muslim tak nipu, akhirnya hadis-hadis yang sahih tu tak pakai belaka. Sebenarnya dia nak pakai gapo? Lah ni hadis-hadis ni orang tak pakai mana, tapi kalau mimpi tu aling, tu percaya benar. Mimpi tu wali, tu percaya benar. Jadi berasa macam tu wali tu tak nipu. Nah, mimpi tu wali royak gitu gini percaya benar. Jadi ni telah menghakis keyakinan kita sebenarnya. Kalau kita duduk kecek lagu ni, kalau ustaz duduk kecek lagu ni tidak meneliti tentang hadis Nabi ni, maka terhakislah ilmu ajaran Islam yang sebenarnya. Akan timbul lepas ni ajaran-ajaran yang orang kata mari daripada sumber mimpi. Jadi beratlah sebenarnya, berat benarlah kita ni. Dan molek benar di dalam bulan Maulidur Rasul ni, bulan Rabiul Awal ini, kita kena ajar masyarakat supaya ambil jadikan hadis-hadis ni serupa dengan Al-Quran. Hadis ni sebenarnya serupa Quran je, sama-sama wahyu. Cumanya perbezaannya ialah cara turun dia je. Quran diturunkan oleh Jibril secara resminya kepada Nabi Muhammad dan Nabi royak sebutir-sebutir. Hadis ini dia mari melalui Jibril juga, mari daripada wahyu juga. Cuma Nabi royak dengan cara dia. Nabi royak dengan cara dia buat ni jaga apa? Standardnya sama Quran dan hadis. Maka tak boleh kita nak hanya mulia dekat Quran. Kau Quran nak kita ambil cium tok atas kepala lepas baca dah. Hadis kita buat kau sekot deh. Lepas tu kita kata kita cintakan Rasul. Maknanya sesuatu yang bertentangan. Gapo kita royak dengan gapo kita buat. Ustaz Isri, saya nak pergi ke Ustaz Isri sekali lagi. Kita nak buka kau dah. Ustaz Isri. Tak sering ngata deh. Biasa kalau kita duduk tawakah ni minum teh, minum kopi, sekut tawa kau, sekut mayak kau. Ni tak ada telega. Kita dengar gitu dak ngata kau. Okey Ustaz Isri. Ustaz Isri kalau bulan Maulud ni lah, Ustaz Isri ingat ke apa benar? Kalau kata bulan Maulud, kan pandangan Ustaz Isri lah. Kata bulan Maulud. Ya. Silakan. Kalau cara peribadi kita bila sebut saja bulan Maulud, cara kata apa ni, secara semangatnya berasa dekat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu sebenarnya panggil dia dalam bahasa Roji. Ada.
supaya kita rindu kepada satu benda, bila teringat ke benda tu kita ingat kepada orang yang kita rindu. Jadi secara psikologi, secara kata secara sentuhan lah. Bila sebut maulud kok ingat kepada Rasulullah SAW. Jadi ingat kepada Rasulullah SAW ni bukan kata ingat kita cara yang lain. Ada setengah orang yang sebut kita ingat kepada Rasulullah SAW iaitu dengan antaranya berbanyakkan selawat. Kenapa kita banyakkan selawat? Kerana kita nak dapat nur Muhammad. Bapa dapat nur Muhammad? Kerana Nabi Muhammad ni adalah ciptaan daripada nur pulak. Satu penuh pada Nabi. Oh iya. Jadi dia jadi mata rantai, berantai-rantai pula fitnah kepada Rasulullah SAW. Ini satu benda yang bahaya dalam masyarakat kita lah ni. Jadi tak lain tak bukan kerana banyaknya pembohongan sehingga kan pembohongan itu tidak ditapis. Ada. Bahkan ditindak dengan pembohongan lain. Jadi kembali kepada soalan tadi, ada secara mudahnya bila sebut maulud ni kita berasa kata bahang tu. Ada berasa begitu hebat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kita berasa nak ikut Rasulullah SAW. Bukan kata cinta duduk menengok tangga, dah ingat sebagaimana ibarat orang tua-tua dulu, ibarat ponggok rindu kabul lah. Dia congok gitu. Ni dak cinta pada Rasulullah iaitu itba'un Nabi. Ada. Itba'un Nabi. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya setiap kali mulai maulud lah, saya berasa sekok sebok sebenarnya. Secara jujurnya saya sekok sebok melihat masyarakat kita, cara mereka mengingati Nabi, cara mereka berinteraksi dengan Nabi. Sebagaimana Ustaz kata tadi, bila kita teringat ke Nabi, kita berselawat. Hak sebenarnya. Bila kita ingat Nabi, kita cari gali gapo lagi yang kita tak ikut sunnah Nabi. Dari segi pakaian kita, gapo lagi tak ikut sunnah Nabi. Dari segi gerak-geri kita, makan minum kita, gapo lagi tak ikut sunnah Nabi. Kita duduk korek hak tu. Dari segi ibadat kita, setahun mana kita ikut sunnah Nabi. Tapi orang-orang masyarakat lah ni, macam Ustaz kata, waktu saya sebut, mari je bulan maulud, duk cerita Nabi, bukan-bukan. Cerita Nabi tu, duk cerita benda-benda ngaruh. Jadi, tak tahulah. Tak reti nak royak. Jadi kalau kita royak, dia ustaz dia lebih waruk pada kita. Dia tak dengar kita. Dia kata mau belajar apa putih kitab dia kata. Jadi sebut-sebut setiap kali boleh maulud rasa sebut-sebut bila dengar ceramah-ceramah daripada para asatizah kita yang ceramah ikut tidak mengambil sumber yang sahih. Lepas tu sebab Ustaz kata tadi lah, mari jadi kata Nabi itu dicipta daripada Nur Muhammad. Tak laulaka ada Ustaz dari Indonesia tu duduk ceramah. Laulaka guna tahu kalau tidak kerana Muhammad Allah tak cipta muka dunia makhluk ni. Siapa kita lalu. Kita nak memuliakan Nabi sebagaimana yang layak untuknya. Kita puji Allah sebagaimana yang layak untuknya. Tak boleh melebih-lebih. Tak boleh kita lebih-lebih puja ke Nabi, tak boleh. Kita puja sekadar yang dibenarkan, sekadar yang patutnya. Jadi itulah. Kita ada tamu pula sore lagi ni. Assalamualaikum. Masih jawab tu. Assalamualaikum. Ustaz Fadil. Mute suara mute. Tak apa. Ustaz Fadil mute suara. Okey. Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fadil? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Mari tak ada ilmu ni. Ya, sama-sama kita pakai tak ada pakai kutip, pakai ambil ya. Pakai tahu, lepas tu pakai ambil. Okey. Di tuan-tuan dan puan pada penonton yang dirahmati Allah. Malam ni pengacara kecap banyak ni. Tak tahu lah ke mana moderator kecap banyak ni. Kita dah dengar tadi Ustazah Wan Nur Azam hilang raib, dia tak tahu mana dah. Jadi kata Ustaz Fadil masuk. Ustaz Amir, kita nak tanya Ustaz Amir sikit.
Ustaz Amir, saya nak tanya support je soalan dengan Ustaz Yusri lah. Bulan Maulud ni kalau sebut bulan Maulud ingat gapo? Ingat gapo ingat. Tadi kita kata kalau sebut Nabi Muhammad ingat gapo ni? Kalau ingat bulan Maulud pula ingat gapo dia? Kalau okey, mata Ustaz Tata. Kalau hamba bila sebut bulan Maulud kat teringat kau buat tu, teringat kau apa ni? Belarut tu. Belarut. Belarut Abang Ramad tu. Belarut di mana di mana di Dataran Merdeka. Peringkat persekutuan, peringkat negeri. Belarut bawa spanduk dan sebagainya. Jadi waktu tu comel lah, bagi hamba comel lah. Cuma kita semolek-moleknya buat Nabi Muhammad SAW ni, dia ni batai tubuh manusia yang banyak buat kebajikan Nabi Muhammad ni. Yeah. Kalau kita tengok sirah dia sejarah ni, sebelum Nabi Muhammad terima wahyu dan selepas dia terima wahyu, kita kita boleh tengok sejarah dia tu, dia suka buat kebajikan. Yeah. Jadi kita cuba ubahlah sikit. Belarut lah. Belarut tu mungkin akan melibatkan banyak pembaziran. Dengan buat spanduk ke apa. Tapi tak pergi betul-betul kepada sunnah Nabi. Jadi kita nak biar bila mari bulan Maulud ni kita ingat pada Nabi ni, gapo hok je ni. Nabi duduk buat. Lepas tu kita cubalah ambil 2, 3 kau kita cuba ambil lah. Supaya benar-benar bermakna boleh Maulud kita sambung ni. Apa dah? Jadi amun apa begitulah. Jadi hok belarut tu belarut lah. Biasanya begitulah orang. Dalam masa sama kena raikan anak yatim buat Nabi Muhammad tu ada anak yatim. Molek-molek bulan Maulud ni, kita pakat cari rumah rumah anak yatim bawa bagi berah kau, apa nombor akaun kita masuk duit supaya bermakna sama Maulud kita tu direct dapat. Ya. Tu pada perkiraan hamba lah. Moga balik pada terima kasih. Okey. Dia nampak belarut, nampak spanduk ni, nampak petanding ni, buat tanding ni. Jadi sehingga kan jadi pesta. Maulidur Rasul tu jadi pesta, bukan nak ambil pengajaran ke apa Nabi ajar ke apa Nabi buat. Dia gitu situ tanpa belarut pula. Kalau pesta lagi belarut pula. Tak ada kebangin tu. Kudu belarut kerja. Belarut tak salah, tapi kalau tiap tahun belarut ada something lah. Kita kena lah tu. Daripada tahun 90 duk belarut sampai ke tahun 2000 belarut lagi mana tak naik lah deh. Kita raikan kehadiran Ustaz Ustaz Fadil ni. Jadi nak tanya Ustaz. Lon ni Ustaz ni tidak nak suruh Ustaz ceramah ni, tapi nak tanya nak suruh Ustaz jawab sikit lah. Nak suruh Ustaz jawab sikit. Lon ni, Lon ni dia ada trend menyambut Maulidur Rasul ataupun ada trend berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dulu-dulu dia berinteraksi dengan Rasulullah ialah dengan mengambil ittiba sunnah dia, ambil pengajarannya. Tapi orang Lon ni, saya duk perhati, tak tahu betul ke tak ni. Cuma saya nak tanya betul ke tak, orang Lon ni dia berinteraksi dengan Nabi, dia nak ambil berkat Nabi. Lebih daripada nak ambil pengajaran daripada Nabi. Semua nak ambil berkat, semua nak ambil fadilat. Kalau dia berzikir, dia nak fadilat. Kalau dia go to going, semua dia nak fadilat yang terus boleh pahala ke dia. Dan dia nak berkat tu. Berkat Nabi ni berkat. Nak ambil berkat lah. Lebih kepada ambil berkat. Supaya jumpa dengan Tok Guru. Dia nak berkat. Bukan nak ilmu Tok Guru tu. Ilmu tak penting. Yang penting berkat. Yalah ke tak begitu Ustaz Fadil? Baik, kalau jawab ni Doktor nanti panjang kan? Ada rekan dalam 3 minit. Nak beri 3 minit. Baru nak minta 3 minit. 3 minit. Gini, dia bukan trend, dia sebenarnya perlu kepada ilmu. Tapi kalau trend tu ikut saja tanpa tak dasar ilmu, dia jadi trend lah. Dia mengata klik buta lah kan. Dia sikit saya nak sambung macam apa kalau kita kita nak ambil tabarruk, nak ambil keberkatan, itu suatu tuntutan, suatu ni.
Tapi sebelum nak ambil keberkatan, dia kena ada ilmu juga nak ambil gana. Nah, dia nak ambil gana, dia bukan mari ambil sahaja. Ramai orang dia nak ambil berkat, tapi dalam masa sama dia lagi adab. Tak dapat juga ilmu. Ya, sebab ilmu, daripada ilmu datangnya berkat. Dia kena ilmu dulu baru berkat tu mari. Perihal nak mengambil keberkatan, dia ada banyak cara. Cara yang paling utama adalah kita ni dengan ilmu tu macam mana beradab. Dan bagaimana kita mengamalkan ilmu tu. Ilmu macam mana pun dia mari pada Tok Guru asal juga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita semaya, bila kita selawat, bila kita mengaji, kita buat puasa, kita buat zakat apa semua tu, Tok Guru asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita buat sesuatu perkara tu, kita ingat Nabi tu, kita selawat pada Nabi, itu pun mengundang keberkatan. Itu pun mengundang keberkatan. Jadi kalau kita dengan Tok Guru kita ni, dia macam nilah bagi saya, mengambil tabarruk berkat dengan Tok Guru ni ada cara dia. Tetapi kalau disebarkan secara leluasa tanpa cara yang betul, dia mengundang fitnah kepada agama. Dia mengundang persepsi yang tidak baik. Kalau kita ikut macam mana Imam Ahmad bin Hanbal mengambil tabarruk berkat daripada Imam Syafi'i, kan, dia ambil apa baju Imam Syafi'i, dia rendah, dia basuh, dia minum air basuhan tu. Ni ni kalau kita bincang secara umum ni macam mana semua orang ke macam tu? Jadi sebab tu benda-benda ni dia dipanggil amalan khususiat dah. Untuk orang awam baik kita sebuah awam-awam dulu. Awam pun tak lepas banyak kita ni. Fatihah pun tak berapa nak jadi lagi. Jadi kalau terus pergi terjun ke khusus, benda khusus ni kita bimbang, banyak tercicir daripada yang dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran. Gitulah Tata. 3 minit dah tu dah. Okey, terima kasih. Okey, bermaknanya tidak salah untuk mengambil berkat, ambil tabarruk. Tetapi bukan itu tujuan utama. Nabi mari, ulama-ulama Allah utuskan kepada kita juga, ulama-ulama ni bukan suruh kita berebut pergi ambil tabarruk, ambil berkat dia. Tapi ambil ilmunya. Nabi tu, sebab tu Nabi pun tu yang kata tadi, macam ayat yang saya baca awal tadi, arsala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dua perkara, petunjuk dan juga din al-haq, cara hidup yang benar, agama yang benar. Dua perkara ni tujuan asalnya yang diutuskan Rasul. Hak lain-lain tu sampingan lah. Lain-lain dah sampingan. Bila seseorang tu dia betul semua dalam kehidupannya, mestilah berkat tu ada. Berkat ni ambil dengan mak ayah kita pun tak apa dah, nanti kau pergi jauh. Mak ayah kita penuh dengan keberkatan. Ambil. Minum air tangan mak ayah. Apanya? Bekas kita makan bekas tangan mak ayah kita, berkat dah tu sebenarnya. Tapi cukupkah kita nak berkat hanya ambil berkat mak ayah tanpa kita mengambil ajaran gapo semua tu? Begitulah, tidak salah mengambil berkat, tapi jangan mengutamakan. Tapi orang lain ni adalah sebahagian orangnya yang mementingkan keberkatan tu tanpa mengesampingkan pengetahuan, pengajaran yang dia ambil tu. Jadi ramai orang tak. Dia sibuk nak cari tak wali. Dia lupa wali besar sekali tu mak pak dia sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita nak pergi kepada Ustazah. Rasa mungkin ni round ketiga dah, dan round terakhir untuk kita bersama. Ustazah, sebagai akhirnya, tak tahu, walau kita tak banyak bagi input, tapi kita nak simpul juga. Yang sikit kita bagi ni kita simpulkan biar penonton kita dapat ambil sesuatu pada hari ni, Ustazah. Silakan Ustazah Mazna. Terima kasih Ustaz dan semua Ustaz. Semua kali pertama jumpa ni Ana pun tak kenal. Okey, tak apalah. Alhamdulillah. Dia sebab kita kelang kabut tadi Ustazah pada peringkat awal tadi. Kita ada slack sikit tu, jadi tak apalah. Lain kali kita boleh berkenalan lebih rapat, insyaAllah. Okey, satu perbincangan yang sangat menarik dan banyak kata poin-poin yang telah dikemukakanlah oleh Al-Fadhil, Ustaz-Ustaz semua. Okay. Jadi apa yang perlu kita, wallahu alam lah bagi diri Ana sendiri,
sebagaimana Ana sebut permulaan tadi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang memang kita tak boleh lepas, kata apa, la nastaghni anhu, maknanya kita tak boleh lari daripada baginda kan, sebab hanya baginda satu-satunya wasilah untuk kita sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang taat kepada Nabi, maknanya dia taat kepada Allah. Siapa yang derhaka kepada Nabi, maka dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun sebut kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu benar-benar cintakan Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, ikut aku. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maknanya ikut je Nabi, insya-Allah kita akan capai cinta Allah, sayang Allah, rahmat Allah dan segala yang Allah nak beri itu. Jadi kalau tak nak ikut dia, maka kata apa? Berangin kosong je lah kan. Berangin kosong je. Jadi maknanya tak dapat tidak mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut macam Al-Fadhil, Ustaz Fadhil kata tadi, kena dengan ilmu. Kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hantar ada manual dia. Kan? Bukan dia kecek kosong. Ada manual dia, itu ada Quran tu. Jadi Quran tu kita nak faham, kita kena belajar. Ya, kan? betul. Nak ikut Nabi, kena ikut apa yang Nabi bawa. Jadi Nabi dia bawa ada benda hak nak pegang dak. Iaitu Quran. Jadi tak dapat tidak, kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak faham. Kalau kita tak faham macam mana nak ikut. Jadi bila kita tak ikut, maka kita tidak akan capai mardatillah yang kita dambakan itu. Kan selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita mohon ridha Allah, mohon syurga. Jadi macam mana nak dapat? Ikut Nabi. Macam mana nak ikut? Kena fahamlah apa yang Nabi bawa tu. Jadi maknanya kita tidak boleh hanya ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Maulud saja. Kan? Kita jadi agenda kita sepanjang hayat kita untuk dari semasa ke semasa belajar sikit demi sikit. Akhirnya insya-Allah mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita terus belajar dan belajar, tingkatkan iman dan amal kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amalan kita, insya-Allah. Itulah yang kita harapkan. Terima kasih semua. Minta maaf salah dan silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Comel. Pembukaan tadi pun comel dan ditutup pula dengan comel. Maknanya kalau orang tak boleh ambil lagi itu sajalah. Kita tak boleh ambil lah. Kita ikat molek, kita buka sapu, masuk isi, tutup balik comel. Tinggal kita buat balik dan kita buka semula ya. Benar. Tak kena mikir dah. Jadi terima kasih Ustazah Maznah dan kita minta maaf banyak-banyak kerana pada awal tadi kita ada kelabut sikit. Sebenarnya kita nak guna Google Meet tadi, tapi saya dah standby molek dah, tapi internet putus. Bila internet putus tu habis setting lagi semua. Jadi kena setting mula, makin masa pula. Jadi kita masuk balik semula kepada platform kita yang asal iaitu StreamYard ni, dan ni cepat mudah, dia automatic dia setting siap-siap ada. Cumanya kalau kita saja nak menjemput pada start daripada malam ni, kita akan jemput rakan-rakan kita dan penonton-penonton lain pun mungkin kita akan jemput untuk bersama duduk sebagaimana saya duduk hari ni, Ustaz Fadhil, Ustaz Amir dan Ustaz Yusri. Malam ini Ustaz Daka. Jadi dia tak terbolah sikit, takut malam-malam lain hok bukan Ustaz dia terbolah, dia tanya soalan macam-macam, letih kot panel nak menjawab dah. Jadi malam ni kita minta pandangan-pandangan daripada Ustaz Yusri tadi, Ustaz Amir dan Ustaz Fadhil. Jadi terima kasih banyak kerana memberi pandangan-pandangan yang baik
yang kata mengembangkan tajuk kita ini, Muhammadun Rasulullah. Dan pada siri yang 33, 34, 35 sepanjang bulan Maulidur Rasul ni kita akan cerita tentang insan yang mulia ini, insan yang menjadi ikutan kita ini, uswatun hasanah ini, yang kalau kita tidak ikut dia maka confirm kita tidak akan jadi comel. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita tak kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar tentang kisah hidupnya. Kita kena belajar tentang apa yang dibawa olehnya, oleh baginda, dan kita kena hayati dan kita kena amalkan. Jadi itu sajalah pilihan kita yang ada. Kita tak ada banyak pilihan sebenarnya. Ada banyak pilihan untuk nak jadi kosin, nak jadi jahat, tu banyaklah pilihannya. Tapi untuk nak jadi insan yang mulia, insan yang baik, insan yang direstui oleh Allah, kita tak ada pilihan lain kecuali kita ada kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ustazah sebut ayat tadi, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cintakan Allah, maka kamu kena ikut aku. Saya kecil-kecil dulu ayat ni jadi ayat pengasih. Masa kita sekolah menengah dulu kan, kena ke seorang perempuan, ada orang ajar, pergi baca ayat ni ke dia. Lepas tu dia turut punggung, turut pun. Dia kata ayat pengasih, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rupanya jika kamu sayangkan Allah, maka kamu kena ikut aku. Sebab akulah Nabi kata orang yang paling sayang kepada Allah. Jadi kalau kita nak sayang ke Allah, kita kena ikut cara Nabi kita. Jadi itulah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Mazna. Terima kasih juga kepada Ustaz Yusri, Ustaz Amir, Ustaz Fadil, dan Ustazah sekejap tadi, Ustazah Wan Nur Azam bersama dengan kita pada awalnya. Lepas tu hilang raib, tak tahu gimana. Mungkin lain internet dia tak molek kali, dia nak masuk toilet. Jadi semoga perjumpaan kita pada malam ni perjumpaan yang perjumpaan marhumah, perjumpaan yang dirahmati, dan perpisahan kita selepas ni sebagai tafarruqan maksumah, sebagai perpisahan yang meluruhkan segala dosa kita. Dan kita berhenti setakat tu Ustazah, kita berhenti setakat tu Ustaz kita semua. Kita jumpa pada hari Ahad ni pula dengan tajuk, masih lagi kita cerita tentang tajuk Muhammadun Rasulullah, dan dengan kupasan-kupasan yang lebih menarik, dan kupasan yang lain pula, dari perspektif yang lain pula, sebab banyak sangat cerita tentang Nabi Muhammad, setahun kita cerita pun tak habis. Jadi saya tinggalkan semua sahabat-sahabat kita di internet, di layar internet tu, dengan aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير